Salam sejahtera. Hari ini Timbalan Presiden PAS berkata beliau rasa duka cita yang PAS ni dikutuk dan dipanggil parti Jahanam semasa Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini. DAP juga masa yang sama telah berkata mereka tidak akan kerjasama dengan Perikatan Nasional walaupun hidup mati baliklah. They will never work with Perikatan Nasional. Tidak ada pakatan di antara perikatan dan pakatan. So, di mana PAS nak pergi? Sekiranya UMNO atau barisan tak mau PAS dan DAP ataupun pakatan juga tak mau PAS, bermaknanya PAS kena duduk di dalam third coalition, gabungan yang ketiga, iaitu bukan barisan, bukan pakatan, tetapi bersama Parti Bersatu. Dan sekiranya pemimpin-pemimpin Parti Bersatu ni cerdik, Muhyiddin baik, Hamzah Zainuddin baik atau siapa sekalipun lah yang di dalam Parti Bersatu, sekiranya mereka ni ada otak, maka mereka akan nampak masa depan mereka is not with PAS. Kalau setakat bersatu dengan PAS sahaja, they are never going to win any election. They are never going to even form a state government. Terus saya kata federal government, state government pun mustahil. Dan telah terbukti di pilihan raya negeri Melaka dan Johor baru ini, iaitu there's no future for PAS and Bersatu. Kalau setakat nak melalak melolong di dalam pilihan raya ataupun beberapa kursi yang mereka menang di DON ataupun parlimen, bolehlah to just be a noisy party. Tapi parti yang akan membawa perubahan atau parti yang dia boleh dianggap sebagai berkesan, no. You akan cuma become a noise maker, not policy maker. Policy maker ialah parti yang memerintah. Noise maker ialah parti satu dua ekor yang duduk di belakang tu untuk menjerit, melolong, melalak. That's all. Is that the future? Untuk Parti Bersatu, mereka keluar daripada kerajaan yang memerintah, they leave the ruling government, dan menjadi macam anjing melalak, melolong di tepi jalan? No. Sekiranya pemimpin-pemimpin Parti Bersatu betul-betul nak berkuasa, dan apa yang mereka buat ialah untuk kepentingan nak dapat kuasa, maka mereka tidak akan berterusan dengan PAS just to be a noisy opposition. Jadi akhirnya Bersatu pun tak akan nampak future mereka dengan PAS. So PAS akan ditinggalkan dan PAS akan ketinggalan seorang diri untuk kononnya nak taja ataupun memperjuangkan perpaduan ummah. PAS saja yang nak perpaduan ummah. Yang lain tu dia orang tidak cita-cita untuk perpaduan ummah. Mereka cuma nak baik dengan PAS, bekerjasama dengan PAS apabila mereka lemah. Apabila Pakatan Harapan tak boleh memerintah, maka dia cari PAS. Dan apabila mereka dah berkuasa ataupun mereka rasa mereka dah cukup kuat, mereka tendang keluar PAS. Dan ini telah berlaku bukan sekali, tapi banyak kali. Berapa kali dah PAS ditendang keluar Barisan Nasional tahun 65, ni pada tahun masa Semangat 46, tahun 95, sekali lagi masa Barisan Alternatif tahun 2001, dan tahun 2015 PAS ni dah 4 kali dah kena tendang keluar, masuk keluar. Sebab dia orang cari PAS sampai bila dia lemah, bila dia kuat, dia orang tak mau PAS. Dan ini akan berlaku juga sekali lagi sebab Parti Bersatu tidak akan ke mana kalau setakat dengan Perikatan Nasional, iaitu dengan PAS sahaja. Dan UMNO tidak mau kerja dengan Parti Bersatu. Parti Bersatu kalau nak join gabungan terpaksa balik
ke Pakatan Harapan. Go back to where you came from, iaitu duduk di dalam Pakatan Harapan. So Muhyiddin mungkin kena duduk berbincang dengan Anwar Ibrahim cara mana dan bila Parti Bersatu balik ke Pakatan. Sebab as a lone wolf, they are going to die. Dan kalau tak kena gaya, pilihan raya yang ke-15 ni, pilihan raya umum yang ke-15 ni, itu akan menjadi masa PBBM atau Bersatu dikuburkan. So kalau Bersatu tak mau dikuburkan, pilihan raya umum akan datang, maka mereka kena cari either partner dengan Barisan atau dengan Pakatan. Tapi Barisan tak mau. Barisan tak, they don't want to have anything to do with Bersatu. UMNO tidak akan buka pintu untuk Bersatu masuk either loose coalition ataupun join Barisan Nasional. So their future, Parti Bersatu, their future hanya dengan Pakatan. Pakatan pula tak mau PAS. Clear. DAP mati hidup balik tak mau PAS. So kalau Bersatu nak kerjasama dengan Pakatan, maka Bersatu kena tinggalkan PAS. Kalau nak bawa PAS sekali tak boleh. So this is the problem. UMNO tak mau PAS, Pakatan tak mau PAS, dan Bersatu pun akhirnya kena tinggalkan PAS kalau Bersatu tak mau mati, tak mau dikuburkan. So PAS is going to be a sole party, a lone party, yang seorang diri ni nak cuba memperjuangkan perpaduan ummah. Yang lain ni tak minat perpaduan ummah. Pakatan tahu Parti Melayu sahaja tak boleh survive. Barisan pun tahu Parti Melayu saja tak boleh survive. In fact, UMNO tak pernah menang lebih dari 50% undi. Yang masa UMNO menang lebih dari 50% sampai 2/3 ialah kerjasama dengan parti bukan Melayu. Masa Barisan Nasional dulu 14 parti. 14 parti, UMNO dan lagi 13 bukan Melayu. So, UMNO's future is also not all Malay party. Dan juga Pakatan Harapan, mereka bergantung kepada undi Cina, undi India. Bermaknanya undi Melayu, Pakatan hilang deposit. Tak boleh nak memerintah. And the reality is, kedua-dua Pakatan dan Barisan terpaksa multiracial untuk mendapat undi bukan saja dari Melayu, tapi bukan Melayu. PAS sahaja nak adakan gabungan Parti Melayu dan mendapat undi dari orang Melayu sahaja. It cannot be done. So reality is, if PAS is not in one of the two coalition, tak boleh tiga, sebab tiga coalition sudah dibuktikan cannot work. Tiga coalition dikalahkan teruk di Melaka, kalah teruk juga di Johor apabila tiga coalition. Kena dua coalition. The third coalition, iaitu Perikatan, PAS dan Bersatu, has to close down. So PAS ni ke mana? PAS ingat apa? Orang Melayu ni kuat sangat ke Islam? PAS ni bergantung kepada semangat orang Melayu, semangat Islam. Iaitu orang Melayu ni, komitmen mereka ke Islam, semangat Islam mereka kuat, mereka akan sokong konsep perpaduan ummah dan konsep parti Islam. No. Melayu, majoriti tidak mahu Islam. Melayu ni hanya nak Islam apabila mereka nak mati. Bila dah hampir mati, barulah mereka pergi 5 waktu sehari duduk kat masjid. Kalau tidak, yang geng-geng muda ni, bawah 40, bawah 30, undi 18, dia orang tak kisah pasal Islam. Dia orang rasa lama lagi baru nak mati. Tengok komen-komen yang apa dia orang masuk di dalam social media. Dah tua dah, pergilah duduk masjid. Itu respon dia. Kebanyakan apabila kita komen apa-apa, especially kalau umur kita dah 70, 80, alah sudah tua, nak mati dah, pergi duduk masjid. Jadi maknanya pergi duduk masjid tu bila nak mati. Ini nampak
konsep orang Melayu, sikap orang Melayu. Selagi dia rasa dia ada lagi berapa puluh tahun tak akan mati, dia tak minat Islam. So PAS ni, market PAS ni, orang yang kuat Islam, orang yang semangat mereka memperjuangkan Islam dan perpaduan umat ni tinggi. But that is minority, bukan majority. So kalau PAS betul-betul nak memperjuangkan Islam ataupun perpaduan umat, balik kampung. Pergi ke Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis, di mana majoriti orang Islam dan di mana majoriti orang Islam practicing Muslims, iaitu orang Islam yang berjiwa Islam. Kebanyakan orang Islam kalau di pantai barat, selain daripada Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis, kebanyakan orang Islam ni Islam di mulut, bukan Islam di hati. To them, Islam is something for when you die. Kita mati, kita kena mati dalam Islam. Tapi hidup, tak perlu hidup dalam Islam. Bila nak mati, baru perlu Islam, mati dalam Islam. So, kebanyakan Melayu do not have the same mentality. Tidak ada jiwa dan semangat yang boleh dianggap sebagai orang yang beriman. Islam mereka di mulut, bukan di hati. And if that's the market PAS is trying to capture, maknanya orang Melayu, orang Islam yang berjiwa dan bersemangat Islam kuat, maka it's not in Johor, Melaka, Selangor, Perak, Penang dan sebagainya. It's only in the Malay heartland. Go back to the Malay heartland where your market is. Forget about coalition, sebab UMNO tak mau PAS, Pakatan pun tak mau PAS. Cuma PAS saja hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. And kalau PAS ni ada maruah, pemimpin PAS ni ada dignity, maka forget about trying to find a partner, political partner, when the political partner ni, they don't care about you, kecuali sekira mereka lemah atau akan kalah, mereka akan cari awak, guna awak. Tapi bila mereka sudah kuat, bila mereka rasa tak perlu dah kita tunggangkan PAS, mereka akan tendang PAS keluar. Tapi PAS masih macam kata a dog wagging its tail, sitting there waiting for affection from the owner. Akhirnya owner tendang anjing tu suruh keluar. So don't be a dog begging for attention. Salam sejahtera.